Ah, Ustaz Ail mungkin boleh baca insya-Allah. Ustaz, saya cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Bab mengenai kisah kasut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Buraidah menyatakan bapanya menceritakan bahawa Najasyi telah menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepasang kasut berwarna hitam pekat tidak berlubang dan baginda pun memakainya. Kemudian semasa berwudu dan baginda menyapu atas dua kasut tersebut. Kamu baca habis bab, nanti lepas habis bab Ustaz Iqbal akan huraikan, kemudian baca lagi satu bab, Ustaz Iqbal akan huraikan. Tak scroll lagi. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anha menyatakan dia radhiyallahu anha pernah menghadiahkan sepasang kasut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda memakainya dan berkata Israel kepada Jabir dan daripada Amir yang menambah daripada hadis tadi dengan mengatakan dan jubah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai kedua-duanya sehingga rosak. Baginda tidak mengetahui sama ada kasut itu diperbuat dari kulit binatang yang disembelih ataupun tidak. Bab mengenai selipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qatadah menyatakan aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bagaimanakah bentuk selipar Rasulullah. Anas bin Malik menjawab sepasang selipar Rasulullah menggunakan dua buah kibal, iaitu tali yang diletakkan di antara dua jari kaki. Ibn Abbas radhiyallahu anhu menyatakan selipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan dua kibal yang setiap talinya terbahagi dua. Isa bin Saman menyatakan pernah satu ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah mengeluarkan kepada kami sepasang selipar yang tidak berbulu yang menggunakan dua kibal. Kemudian Thabit memberitahuku bahawa menurut Anas kedua selipar itu adalah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ubaid bin Juraij pernah berkata kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, aku pernah melihat kamu menggunakan selipar sibtiyah, iaitu tidak berbulu. Ibnu Umar berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan selipar yang tidak berbulu. Baginda berwuduk tanpa menanggalkannya. Kerana itu aku pun suka menggunakannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan selipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan dua kibal. Batas depan selipar seperti tali yang diletakkan di antara dua jari kaki. Amr bin Huraij radhiyallahu anhu menyatakan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat dengan menggunakan sepasang selipar yang berlubang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang kamu berjalan dengan memakai hanya satu selipar sahaja, iaitu bukan sepasang. Hendaklah kamu memakai kedua-duanya atau menanggalkan kedua-duanya semua. Abi Zinnad juga meriwayatkan daripada Anas bin Malik seperti hadis di atas. Jabir radhiyallahu anhu menyatakan Nabi SAW melarang seseorang untuk makan menggunakan tangan kiri atau berjalan dengan memakai satu selipar sahaja. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahawasanya Nabi SAW bersabda, apabila kamu memakai selipar, hendaklah memulainya dengan kaki kanan dan ketika menanggalkannya, hendaklah memulainya dengan kaki kiri. Jadikanlah kaki kanan sebagai kaki pertama ketika memakai selipar dan kaki terakhir ketika menanggalkannya. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Rasulullah SAW suka menggunakan anggota sebelah kanan tubuhnya seboleh-bolehnya ketika menyikat rambut, memakai selipar dan ketika bersuci. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan selipar Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar menggunakan dua kibal dan orang pertama yang mengikat satu ikatan ialah Uthman radhiyallahu anhu. Bab mengenai cincin Rasulullah SAW.
Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuat dari perak dan batu cincinnya itu bahagian yang mencatat nama tuannya adalah dari batu Habsyi. Dikatakan hitam atau hitam bercampur putih. Okey, baik, cukup. Nanti sambung. Alhamdulillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله قربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita peluang untuk belajar tentang faedah ataupun sifat ataupun perihal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suara dengar jelas ke? Ustaz Ali? Alhamdulillah jelas. Jelas tak jelas. Okey. Okey, baik. Hari ini alhamdulillah kita sampai pada bab mengenai kasut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kasut yang dimaksudkan di dalam sini adalah khuf. Khuf yang mana dibuatkan khuf itu bukan khauf. Kalau khauf maksudnya takut. Ini adalah khuf. Khuf ini yang Rasulullah memakainya dengan buatan kulit, diperbuat daripada kulit. Seperti yang dibacakan hadis tadi oleh sahabat kita. Maka dalam hadis ini menyebut Ibnu Buraidah menyatakan bapaknya menceritakan bahawa Najasyi telah menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepasang kasut berwarna hitam pekat tidak berlubang dan baginda pun memakainya kemudian semasa berwuduk dan baginda menyapu atas dua kasut tersebut. Maka khuf ini selalunya lah bila mana selalu kalau orang belajar di luar negara lah, khususnya orang yang belajar di negara-negara yang ada musim sejuk. Jadi kebanyakan mereka pakai khuf ni. Khuf ini kalau siapa yang mengaji dalam fiqh, dia ada tentang syarahan tentang khuf. Maka dia ada Rasulullah SAW memakai khuf ini dan ditiru daripada perbuatan Rasulullah itu dengan mengambil daripada perbuatan Rasulullah itu atas rukhsah diberikan kepada orang Muslim. Seperti contoh orang yang bermukim apabila ingin memakai khuf ada syaratnya, iaitu syaratnya sebelum memakai khuf dia perlu untuk ambil wuduk dulu, kemudian bila mula tempoh khuf, tempoh kita boleh sapu. Macam dalam hadis ni menyebutkan baginda menyapu atas dua kasut tersebut ataupun atas dua khuf tersebut, khufain. Maka diberikan keringanan kepada orang yang memakai khuf dengan seperti contoh kalau dia nak ambil wuduk kan, diringankan untuk tidak membuka khuf tersebut, hanya menyapu di atas dua khuf itu. Selalunya orang pakai time winter lah. Time winter selalu orang pakai. Maka ada syaratnya. Syarat yang pertama untuk orang yang bermukim adalah selama 1 hari 24 jam. Contoh dia pakai time waktu subuh kan. Dia pakai time waktu subuh. Maka tempohnya pakai itu sehari. Seperti besok tamat tempoh, buka balik, kena ambil wuduk balik, bersuci dahulu sebelum memakai khuf. Kemudian tempoh khuf itu dia bermula daripada start tempoh start tempoh batalnya wuduk kita ataupun kita berhadas. Start daripada berhadas tu tempoh 24 jam, 1 hari. Maka perlu dibuka semula, ambil wuduk balik, suci balik, pakai khuf macam tu. Bila dia bermukim, untuk orang yang bermusafir tempohnya adalah 3 hari untuk pakai rukhsah, orang panggil lesen. Maka perbuatan ini dimasukkan dalam syariat. Sebabkan di dalam fiqh kita belajar juga dan syarat-syarat khuf ini bukanlah, kalau kita tengok ada hari itu viral satu video
video tu ada seorang influencer ni tunjuk cara dia kata orang Melayu dia kata orang Melayu ni tak tahu tentang bab ni. Dia kata kalau kita pakai stokin pun boleh kita sapu. Tidak. Masa saya belajar di Mesir dulu, menjadi satu hal kepada orang Mesir, iaitu mereka bila ambil wuduk, dia orang pun sapu. Tanpa mengetahui tentang hukum hakam pakai khuf ni. Jadi dia orang buat suka hati saja, disebabkan mereka melihat daripada melihat daripada cara yang mana orang Arab pun buat macam tu. Jadi sebenarnya syarat-syarat untuk memakai khuf ini, seperti contoh khuf itu perlulah menutup keseluruhan kaki sampai ke atas buku lali. Syarat khuf juga bukanlah khuf yang nipis, bukanlah macam contoh sekarang orang tak pakai khuf lah. Maksudnya khuf ni orang dah jadikan dia sebagai stokin kalau zaman sekarang. Kalau stokin, dia mesti kalau nak jadikan dia sebagai khuf, iaitu sebagai syarat untuk menyapu apabila berwuduk, syaratnya adalah perlu untuk khuf ataupun stokin tu tebal. Dia yasturul rijlain minal ma', menutup dua kaki daripada terkena air ke dalam kaki tersebut. Jangan bagi kena kaki. Syaratnya untuk memakai khuf. Jadi dia kena tebal, tak boleh nipis. Jadi ada orang tersilap faham dengan benda tu. Dia ingat kalau pakai stokin je, asal beli stokin dia sapu. Tak. Syaratnya perlu niat dulu sebelum pakai je, macam tu. Jadi ini adalah pemberian daripada Najasyi, iaitu Raja Habasyah. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang kedua, Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu menyatakan Dihyah radhiyallahu anhu pernah menghadiahkan sepasang kasut kepada Rasulullah SAW, lalu baginda memakainya. Dan berkata Israel daripada Jabir dan daripada Amir yang menambahkan daripada hadis tadi dengan mengatakan dan jubah. Kemudian Nabi SAW memakai kedua-duanya sehingga rosak. Baginda tidak mengetahui sama ada kasut itu diperbuat dari kulit binatang yang disembelih ataupun tidak. Maka di sini hadis ni sebenarnya menceritakan tentang akhlak Rasulullah SAW. Bukan setakat pemberian khuf itu. Dia menceritakan tentang akhlak Rasulullah SAW. Apabila diberi hadiah, dia tidak bertanya perihal hadiah tersebut macam mana. Macam contoh di sini disebutkan bahawasanya Rasulullah tidak tahu sama ada kasut itu diperbuat daripada kulit binatang yang disembelih ataupun tidak. Jadi dia nak bagi tahu bahawasanya akhlak Rasulullah SAW apabila diberi hadiah, Rasulullah tak pernah tanya perihal tentang hadiah tersebut. Rasulullah menerimanya dengan manis mukanya. Sampaikan ada satu kisah yang apabila ada seorang makcik ni suka kepada Rasulullah SAW, cinta kepada Rasulullah, dia bagi satu buah kepada Rasulullah. Jadi bila Rasulullah ini dikenali sebagai sifat pemurah, apabila dia dapat satu hadiah, maka dia akan buka hadiah itu. Para sahabat akan makan bersama Rasulullah. Rasulullah akan jamu mereka. Tapi pada satu hari tu, bila mana makcik tu bagi buah kepada Rasulullah, Rasulullah makan seorang. Dan Rasulullah makan tu manis mukanya senyum, mukanya macam tak ada apa-apa yang terjadi. Macam seolah-olah memang sedap dan Rasulullah makan seorang. Macam itulah seumpamanya. Jadi bila makcik tu pergi, para sahabat pelik lah. Wahai Rasulullah, selalunya kalau hang dapat sesuatu hadiah, hang akan jamu kepada kami, iaitu para sahabat. Tapi kali ni kenapa hang tak jamu kepada kami? Minta maaf, saya pakai bahasa perling lah. Harap faham semua. Campur-campur lah. Jadi saudara sahabat tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa kali ni kamu tidak jamu kepada kami? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, kerana buah ini masam, maka aku menelannya dahulu, tak mau bagi hampa telan, sebab nanti bila hampa makan, hampa rasa benda itu masam dan menyebabkan wajah kalian berubah dan menunjukkan reaksi kalian di depan makcik tersebut. Maka demi menjaga
makcik tu, hati makcik tu, Rasulullah makan seorang. Tapi makan Rasulullah tu seumpama dia menikmati makanan tersebut. Jadi ya, dan juga menceritakan dalam hadis ini adalah akhlak Rasulullah dalam mensyukuri sesuatu benda yang diberi oleh orang. Diceritakan bahawasanya Rasulullah pakai kedua-duanya khufain ini sehingga rosak. Bukan maksudnya Rasulullah pakai dia muhmil ataupun dia leka ataupun dia tak peka ke ataupun dia lalai sampai jadi rosak, bukan. Maksud rosak di sini adalah Rasulullah memakainya, selalu pakainya sampaikan rosak, selalu pakai. Bila mana ini bermaksud bahawasanya cara Rasulullah mensyukuri sesuatu benda, pakainya sampai rosak. Faham? Jadi sebab untuk menegur kepada kita bahawasanya kita ini sifatnya kurang syukur. Dah ada kasut, kadang-kadang kita beli kasut baru, dah ada kasut kita beli kasut lain, kan? Tapi Rasulullah SAW memakai kedua-duanya sehingga rosak. Bukan bermaksud Rasulullah lalai ataupun Rasulullah tak peka. Itu dimaksudkan di situ adalah Rasulullah orang yang sangat bersyukur dan menghargai sesuatu barang tersebut, pakainya sehingga rosak. Jadi ini adalah bab khuf. Jadi saya nak tekankan khuf itu ada syarat-syaratnya. Kalau nak belajar tentang pakai khuf, di Malaysia pun boleh pakai khuf, tak ada masalah pun. Di sana dia sebab ini berkaitan dengan syariat. Kalau di negara Arab sebab ada winter, jadi satu dia orang pakai khuf. Tapi kalau kat Malaysia pun boleh pakai khuf, tak ada masalah walaupun cuaca panas. Tapi jaranglah orang nak pakai khuf. Melainkan kalau kita tengok ada salah satu tu Syekh, tak tahu Syekh apa nama dia, tapi selalu ada di majlis Habib Ali, dia selalu ada majlis di Taufik, dia selalu ada. Dia selalu pakai khuf. Saya pun terinspirasi daripada dia, macam mana dia pakai khuf setiap hari. Sebab saya tak boleh tahan, panas di sini kan. Jadi itu perihal tentang khuf. Jadi jangan ambil mudah tiba-tiba ambil wuduk pakai stokin nipis. Okey. Kemudian kita masuk seterusnya di bab mengenai selipar Rasulullah SAW. Qatadah menyatakan, aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bagaimanakah bentuk selipar Rasulullah SAW? Anas bin Malik menjawab, sepasang selipar Rasulullah menggunakan dua buah kibal, tali yang diletakkan di antara dua jari kaki. Bukan maksudnya Rasulullah ada dua jari kaki, bukan. Tapi di antara dua jari kaki itu, iaitu ibu jari tu, kemudian ada jari yang seterusnya, kemudian 4 jari. Maka selipar ini sebenarnya maksudnya capal lah, capal Rasulullah SAW. Maka sifat capal Rasulullah SAW itu dia ada dua tali di tengah, macam kita tengok capal yang orang pakai waktu time raya tu, macam tu, lebih kurang macam tu. Jadi tentang capal ni, dulu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, mereka memang meniru capal Rasulullah SAW sebiji, memang tiru terus, tak ada buat jenis yang lain, memang dia orang tiru. Tapi bila sampai ke Sayyidina Uthman ibn Affan, dia merubah slipper itu dengan membuat satu tali sahaja. Kenapa Sayyidina Uthman buat macam tu? Sebab nak tunjukkan kepada umat benda itu bukanlah satu kewajipan. Kalau pakai capal nak buat dua kibal, bukan. Tapi hanyalah sekadar untuk menguatkan slipper tersebut. Kemudian Ibn Abbas menyatakan slipper Rasulullah SAW menggunakan dua kibal yang setiap talinya terbahagi dua. Isa bin Thahman menyatakan, pada satu ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah mengeluarkan kepada kami sepasang slipper yang tidak berbulu yang menggunakan dua kibal. Kemudian Thabit memberitahuku bahawa menurut Anas kedua slipper itu adalah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selalu khidmat slipper Rasulullah SAW pada zaman dulu adalah Abdurrahman bin Ibn Auf. Selalu berkhidmat untuk membawa slipper Rasulullah SAW. Jadi sifat capal ataupun slipper Rasulullah SAW
lebih kurang yang mengikut pada kajian selipar Rasulullah itu panjangnya 2 jengkal, kemudian 2 jari. 2 jengkal atau sejengkal saya tak ingat. Ikut pada mungkin 2 jengkal lah kot. 2 jengkal, 2 jari, tambah 2 jari, panjangnya. Kemudian lebarnya seperti 7 jari macam tu, lebarnya. Kemudian 2 kibal, 2 tali. 2 tali ni tali yang dibuat daripada apa ni, kulit binatang lah. Selipar Rasulullah tak berbulu. Selipar Rasulullah di tapaknya itu licin, tidak ada bulu. Dah dikeluarkan bulunya itu. Kemudian di hujung selipar Rasulullah, di atasnya sedikit macam tajam macam tu, ada bucu. Itu tentang selipar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Ubaid bin Jurayj pernah berkata kepada Ibnu Umar, aku pernah melihat kamu menggunakan selipar sitiyah, tidak berbulu. Ibnu Umar berkata, aku melihat Rasulullah SAW menggunakan selipar yang tidak berbulu, baginda berwuduk tanpa menanggalkannya. Kerana itu aku pun suka menggunakannya. Jadi yang kita boleh ambil contoh daripada sini adalah betapa agungnya Rasulullah SAW. Tadi bila saya cek, saya murajaah, saya cakap dalam hati, ya Allah, Rasulullah punya sifat ni, sifat Rasulullah ni dia seumpama macam hebatnya, agungnya dia ni sampai setiap perlakuannya, sifat perbuatannya itu ditiru. Dan bila mana ditiru dapat pahala. Bila mana ditiru, darjat kita naik. Dan bukan sahaja perhiasan daripada sunnah Rasulullah SAW itu terlihat indah daripada mata manusia. Bahkan sunnah Rasulullah SAW itu tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang selalu bertanya, kenapa menjadi satu isu bila mana orang memakai capal. Bila kita tengok kalau Rasulullah itu memakai capal itu di bawah tapak kaki Rasulullah SAW. Tapi di sisi kita, di sisi orang-orang yang mahabbah ataupun kasih sayang yang tinggi kepada Rasulullah SAW, dia menganggap capal itu sangat tinggi walaupun ianya di bawah kaki Rasulullah. Kenapa? Ketika mana Rasulullah SAW naik ke dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, naik untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha, sampai di satu tempat yang mana ada cahaya. Ketika itu Jibril, ketua para malaikat pun tak mampu untuk menemani Rasulullah. Bila mana kalaulah dia tembus, dia naik ke atas lagi teman Rasulullah melebihi daripada cahaya tersebut, maka badannya akan hancur. Malaikat itu akan hancur. Maka dibiarkan Rasulullah naik untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah naik. Bila Rasulullah naik, Rasulullah teringat tentang satu ayat Al-Quran yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, aku ini adalah Tuhanmu, maka bukalah kedua seliparmu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, firman Allah kepada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa pun membukanya untuk beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana Rasulullah teringat tentang kata Allah, firman Allah kepada Nabi Musa tu, Rasulullah nak buka selipar. Tapi Rasulullah, bila mana Rasulullah nak buka selipar, Allah kata jangan buka, pakai saja selipar tersebut. Maka di waktu Rasulullah SAW bertemu dengan Allah, yang mana kita tak tahu tempatnya di mana, situasinya macam mana, kan, macam mana tidak diketahui. Sebab apa? Pertemuan itu rahsia. Bila mana pertemuan rahsia itu adalah special, kita tak tahu. Jadi disebabkan
capal itu pernah teman Rasulullah SAW bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bila mana perjalanan daripada bumi naik ke langit, Al-Mi'raj, slipper Nabi Musa hanyalah sampai ke Tur Sina sahaja. Tapi slipper Rasulullah SAW jangkau naik melebihi daripada level-level ataupun darajat para malaikat. Jadi sebabkan itulah benda-benda yang berkait dengan Rasulullah SAW itu adalah mulia. Bahkan slipernya walaupun diletakkan di kaki lebih mulia daripada manusia sebab darajatnya lebih tinggi, naik tinggi lagi daripada kita. Jadi disebabkan itu mereka meletakkan capal di atas kepala. Atas sebab apa? Macam contoh, dia tengok kepada macam mana kita melihat satu benda tu. Macam contoh orang orang rindu ataupun sayang kepada mak ayah dia. Dia tak gambar mak ayah dia, dia print, dia suci gambar mak ayah dia, dia simpan dalam dompet. Okey, dia simpan dalam dompet. Dibuka gambar tersebut, bila mana nak ambil duit, tengok gambar mak ayah, rindu. Macam itulah juga kenapa mereka membuat lakaran capal. Atas sebab orang-orang yang mempunyai kasih ataupun rindu pada Rasulullah SAW ingin melihat bila mana dia tengok capal saja, belum tengok tentang benda lain lagi, capal saja, capal. Tengok je capal terus rindu kepada Rasulullah SAW. Seumpamanya macam tu. Jadi letakkan di atas kepala ni bukan sebab apa? Sebab dia ini kita junjung, mulia. Bahkan debu-debu yang melekat kepada slipper Rasulullah SAW itu lebih mulia daripada kita. Jadi sebab itulah kita bila mana kita setkan dalam mindset kita, bila mana kita tengok satu hal yang menjadi perdebatan di antara asatidzah kan. Kita tengok satu hal tu, adakah hal itu menyebabkan kita rindu kepada Rasulullah, menyebabkan kita cinta kepada Allah? Maka kalau menyebabkan rindu kepada Allah, tak ada masalah pun. Kan kita tengok capal Allah, rindunya aku kepada Rasulullah SAW. Kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah sampaikan tak perlu untuk buka capal tu. Kemudian hadis seterusnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan slipper Rasulullah SAW menggunakan dua kibal. Batas depan slipper seperti tali yang diletakkan di antara dua jari kaki. Amru bin Huraith menyatakan, aku melihat Rasulullah SAW mendirikan solat dengan menggunakan sepasang slipper yang berlubang. Jadi di sini kita ingin menjauhkan daripada persepsi orang untuk solat pakai slipper ataupun pakai kasut. Orang dulu dia orang pakai slipper ataupun kasut sebab dia orang punya tanah tu masih suci. Maka boleh pakai slipper. Tapi kalau kita punya kasut ni sekarang dah lekat antai anjing, lekat dah dengan tai kucing kan. Jadi perlu untuk buka slipper tu. Dia tak boleh melekat dekat kaki. Pada zaman Rasulullah belum ada binatang-binatang berak tepi jalan ke apa. Bahkan mereka menjagalah untuk tidak terpijak. Jadi dia dah tengok dulu adakah slipper ataupun khuf tadi tu suci ataupun tidak, barulah boleh buat solat. Tapi kalau kita tak yakin, tu jangan buat solat. Okay? Abu Hurairah menyatakan Rasulullah SAW telah bersabda, janganlah seseorang kamu berjalan dengan memakai hanya satu selipar sahaja, bukan sepasang. Hendaklah kamu memakai kedua-duanya atau menanggalkannya kedua-duanya semua. Baru beberapa hari lepas ada orang dia nak pinjam selipar saya. Lepas tu dia pakai sebelah. Saya cakap kat dia, tak boleh pakai macam ni. Rasulullah larang. Tak boleh kita pakai selipar sebelah, lepas tu sebelah lagi tak pakai. Ataupun Rasulullah suruh hendaklah kamu memakai kedua-duanya atau menanggalkannya kedua-duanya semua. Tak boleh pakai sebelah-sebelah macam tu. Rasulullah larang. Okay. Abi Zinad juga meriwayatkan daripada Anas bin Malik seperti hadis di atas. Jabir menyatakan Nabi SAW melarang seseorang untuk makan menggunakan tangan kiri atau berjalan dengan memakai satu selipar sahaja. Jadi kenapa Rasulullah melarang seseorang itu makan dengan tangan kiri? Atas sebab sebelah lain-lain
tak boleh layan ustaz. Kalau sebelah lain-lain ni, kalau memang dia dah buat dia dah buat memang kasut tu sebelah warna lain tak apa. Tapi kalau lah dia bukan daripada kasut yang satu, tak boleh. Tak boleh. Yang contoh, okey, awak pakai slipper kawan awak sebelah, lepas tu pakai slipper awak sebelah, tak boleh. Sama ada tanggal kedua-duanya ataupun pakai kedua-duanya. Okey. Maka tak boleh kita tangan kiri, sebab apa? Tangan kiri ini digunakan untuk berhadas. Sunnah Rasulullah SAW apabila Rasulullah berhadas untuk menyuci, Rasulullah pakai tangan kiri, tangan kanan Rasulullah tak pakai. Setiap benda yang khair Rasulullah akan buat dengan tangan kanan. Atau berjalan dengan memakai satu slipper sahaja, Rasulullah tak bagi. Bahawasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu memakai slipper hendaklah memulainya dengan kaki kanan, dan ketika menanggalkannya hendaklah memulainya dengan kaki kiri. Jadikanlah kaki kanan sebagai kaki pertama ketika memakai slipper dan kaki terakhir ketika meninggalkannya. Jadi kehidupan kita daripada untuk menjaga dalam kita, iaitu hati kita, daripada luaran kita. Faham? Untuk menjaga luaran kita daripada dalam kita. Jadi antara asasnya adalah dengan kita menjaga adab-adab. Adab-adab macam contoh macam mana? Adab masuk tandas, adab keluar tandas, adab masuk masjid, adab keluar masjid. Macam mana kita masuk tandas? Cuba kita ingat balik. Kita masuk tandas pakai kaki apa? Kaki kanan ke? Kita keluar masjid pakai kaki apa? Kaki kanan ke? Tak. Jadi ada adab dia. Adab masuk ke tandas pakai kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Okey. Pakai baju, mulakan dengan tangan apa kita mula pakai baju. Sunnah Rasulullah pakai dengan tangan kanan dahulu. Okey. Sebab itulah kita tengok daripada wuduk saja. Wuduk semuanya bermula daripada kanan. Okey. Macam tu juga bila mana kita pakai slipper. Slipper kita pakai mula tu dengan kaki kiri ataupun kaki kanan. Jadi sunnah Rasulullah SAW dia pakai dengan kaki kanan. Dan menanggalkannya hendaklah mulainya dengan kaki kiri. Jadi pesan Rasulullah, jadikanlah kaki kanan sebagai kaki pertama ketika memakai slipper dan kaki terakhir ketika meninggalkannya. Sebab itulah terjadinya perbuatan-perbuatan ini untuk diikuti atas sebab ini adalah adab kita dengan diri kita sendiri, bukan adab kita dengan orang lain, tak, bukan adab kita dengan Allah, bukan. Ini adalah adab kita dengan kita sendiri dan dengan diri kita sendiri. Macam mana? Ini adalah benda-benda yang dijaga untuk menjaga hati kita. Macam saya cakap tadi, benda yang luar untuk menjaga yang dalam, benda yang dalam untuk menjaga yang luar. Okey, seumpama ni lah yang untuk menjaga yang di dalam dengan kita mengamalkan adab Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Rasulullah SAW suka menggunakan anggota sebelah kanan tubuhnya seboleh-bolehnya ketika menyingkat rambut, memakai slipper dan ketika bersuci. Okey. Maksudnya nak pegang kepala kan, pakai dengan tangan kanan ketika bersuci. Bersuci ni maksudnya time nak mandi kan, tanpa menyentuh kemaluan. Bila mana Rasulullah nak sentuh kemaluan, Rasulullah akan sentuh dengan tangan kiri. Okey. Ketika menyuci semua dengan tangan kanan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan slipper Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar menggunakan dua kibal, dan orang pertama yang mengikat satu ikatan ialah Uthman radhiyallahu anhu. Itu yang saya cakap tadi. Kenapa Sayyidina Uthman buat macam tu? Sebab nak bagi tahu kepada umat benda itu bukanlah wajib. Benda itu hanyalah untuk mengetatkan sahaja slipper tu. Adapun orang-orang yang mencintai Rasulullah, yang mahabbahnya, kasih sayangnya tinggi, kan? Seperti Sayyidina Abu Bakar, mereka sedaya upaya untuk meniru Rasulullah SAW. Kemudian kita masuk dalam bab mengenal cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf kalau saya terlampau laju sebab sebenarnya saya tak sihat sikit ni, mata pun merah semua ni. Tapi insya-Allah
kita ambil barakah dengan membaca sirah Rasulullah SAW. Kemudian bab mengenal cincin Rasulullah SAW. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan cincin Rasulullah SAW dibuat dari perak dan batu cincinnya. Bahagian yang mencatat nama tuannya adalah dari batu Habsyi. Dikatakan hitam atau hitam bercampur putih. Tentang cincin ni, untuk orang lelaki memang dia diharuskan boleh pakai perak. Adapun perempuan tak boleh pakai perak. Tak diharuskan pakai perak. Dan cincin ni kita tak boleh untuk sesuka hati, bukan sesuka hati, maksudnya pakai cincin tanpa mengenal tentang fadilatnya. Jadi pakai cincin ni pun bukan boleh suka-suka. Jadi kita nak pakai cincin ni walaupun benda itu adalah benda yang ringan, macam mana kita pakai cincin? Okay. Adapun tentang perempuan nak pakai, macam contoh jari mana untuk pakai cincin. Okay, jari mana nak pakai cincin. Kalau untuk lelaki sunnahnya mengikuti Rasulullah SAW. Rasulullah suka pakai di jari jari apa ni, jari manis. Saya tak pakai cincin hari ni, cincin tak ingat kat mana. Cincin pakai di jari manis. Ini cara Rasulullah SAW pakai cincin, jari manis, dan kemudian Rasulullah pakai dengan jari kelingking. Adapun Rasulullah tak pakai dengan 3 jari ni. Bila dimaksudkan kenapa tak pakai apa ni, jari ni, disebabkan 3 ini ataupun 2 ini, bila mana seseorang pakai daripada cincin daripada kedua jari ini, dia seumpama tersyabuh dengan kaum Lut. Mereka dulu pakai cincin daripada jari jari tunjuk, jari hantu. Jadi disebabkan benda inilah ramai orang tak ambil berat tanpa mengetahui fadilat-fadilat memakai cincin. Buta-buta je dapat dosa pakai cincin. Sebenarnya boleh dapat pahala, dia buta-buta dapat dosa. Jadi kalaulah ada daripada family kita, adik kita, abang kita kan, pakai cincin jari telunjuk, pakai cincin jari hantu, jadi kita tegurlah dia. Sebab kita tak mahu dia jadi seperti kaum-kaum Lut. Kita nak dia jadi umat Rasulullah SAW. Okey. Adapun perempuan tiada makruh untuk pakai daripada jari mana sekalipun. Tasyabuh maksudnya apa? Tasyabuh itu adalah bermaksud menyerupai sesuatu kaum. Bila mana kita pakai 2 jari ini, kita semua menyerupai satu kaum. Ada satu hadis Rasulullah berkata, siapa yang menyerupai satu kaum tersebut, maka dia daripada golongan kaum tersebut. Jadi kita tak mahu nak serupakan diri kita dengan orang daripada golongan tersebut. Jangan. Ada orang tanya tadi belah kanan ke apa, jadi kita baca ada hadis Rasulullah, wanita haram pakai perak Ustaz. Bukan haram, tapi tidak digalakkan untuk pakai perak. Bukan perhiasan untuk wanita perak. Kalau di negara Arab, perempuan tak pakai perak. Kebanyakan daripada negara Arab, sama ada emas biasalah dia orang pakai, sebab emas ini diharamkan kepada lelaki. Kalau di negara Arab, kebanyakan daripada mereka pakai daripada kayu koka. Daripada kayu koka. Perempuan. Kebanyakannya dia orang pakai kayu koka. Bila di negara Arab tiba-tiba pakai cincin kayu koka, orang tengok pelik lah. Sebab itu ada perhiasan untuk perempuan. Okey. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah SAW membuat cincin dari perak, baginda menggunakan sebagai materi. Cop rasmi bukannya untuk dipakai. Anas bin Malik menyatakan ketika Rasulullah SAW hendak mengirim surat ke negara Ajam, bukan Arab. Ajam ni maksudnya bukan Arab. Kalau Arab, orang panggil Arabi. Kalau bukan Arab, foreigner, selain daripada Arab, dia panggil Ajam. Macam kita ni orang Ajam. Dikatakan kepada baginda bahawa negara Ajam tidak menerima melainkan surat yang bermateri, cap rasmi. Baginda pun membuat sebentuk cincin, maka aku dapat mengerti, dapat melihat warna putih cincin itu di tapak tangan baginda Rasulullah SAW. Anas bin Malik menyatakan tulisan ukiran yang ada pada cincin Rasulullah adalah perkataan Muhammad satu baris, perkataan Rasul satu baris, dan perkataan Allah satu baris.
Okay. Jadi Rasulullah memahami konsep orang luar, orang ajam apabila nak terima satu surat bukan mudah-mudah. Maka dia tahu orang ajam ini kebiasaannya adalah menerima surat perlu ada cap rasmi. Itu eksklusiviti yang diterapkan oleh negara ajam, yang mana Rasulullah meniru. Bukan meniru, maksudnya kita meraihkan benda tu untuk mereka melihat bahawasanya dalam negara Arab ataupun orang Islam pun ada eksklusivitinya sendiri. Tanpa menolak benda tu. Jadi kita menolak untuk jadi jumud. Orang sekarang terlampau dia nak dekat dengan agama, dia nak belajar tentang agama, tapi kebanyakan ni tiba-tiba jadi jumud. Sebabkan Rasulullah tak buat atau tak mau buat, disebabkan ini tak biasa dengan orang buat, dia tak mau buat. Tapi padahal benda itu adalah benda yang khair, benda itu benda yang baik, benda itu tidak menurunkan taraf seorang Muslim pun. Kan? Ini yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah bila cincin tu kita pernah tengok, rasanya kebanyakan kita pernah tengok cincin yang seperti cop Rasulullah SAW. Jadi cincin Rasulullah itu dia ada Muhammad, Rasul, Allah seterbaris. Tapi bila kita tengok dalam cincin, Allah, Rasul, Allah di atas, kemudian Rasul di tengah, Muhammad di bawah. Berlawanan dengan apa yang kita baca. Jadi sebab apa cincin sekarang dia tak ada macam cincin ataupun cincin sekarang dia buat ukiran tiba-tiba tulisannya macam tu. Kerana cincin itu memang dimaksudkan adalah Muhammad Rasulullah. Muhammad itu pesuruh Allah. Tetapi dibuat nama Allah di atas disebabkan ingin mengagungkan Allah. Tapi bacaannya adalah Muhammad Rasulullah. Faham? Bukan Allah Rasul Muhammad, tapi Muhammad Rasulullah. Okey? Cumanya demi mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, dia letakkan nama Allah di atas. Macam tu juga bila mana saya pernah untuk minta sign dengan Habib Omar. Habib Omar punya sign Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Habib Omar punya sign nama Muhammad tinggi daripada nama dia. Itu nama Habib Omar. Habib Omar punya sign. Bila tengok sign tu balik, nama Muhammad lebih tinggi daripada nama Omar bin Salim bin Hafiz. Nama Muhammad lebih tinggi sikit. Sebab apa? Demi mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cincin Rasulullah tak sama dengan cincin yang sekarang. Shop yang sekarang. Cincin yang dulu adalah dibuat, dicipta kelas. Cincin Rasulullah tu dicipta tu mengikut daripada bila dia chop tu jadi cincin Rasulullah itu dia bila dia tengok daripada yang zaman dulu punya Rasulullah itu chopnya itu terbalik. Dia tak tulisan yang sebetulnya. Sebab apa bila dia chop tu barulah tulisannya itu macam kita tengok ambulance kan. Ambulance kalau kita tengok dia punya tulisan terbalik. Tapi bila kita tengok kat side mirror tulisan dia jelas. Macam tu juga cap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dan bahkan para ulama mengharamkan untuk kita buat cincin persis macam Rasulullah untuk buat cap, tak boleh. Dengan nama Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah itu hanyalah untuk Rasulullah sahaja. Jadi macam pantulannya. Jadi bila dia chop tu, bila dia terlekat tu, dia nama Muhammad Rasulullah jelas. Jadi macam contoh, kalau sekarang yang ada Muhammad Rasulullah yang bila kita tengok itu, oh Muhammad Rasulullah, kita boleh baca. Bila kita letak, dia tak jadi. Macam mana? Sebab apa? Sebab dia dah di sini bukan dipakai untuk chop. Bila dia chop tu, bila kita tengok, kita punya chop kadang-kadang tu, dia punya huruf terbalik. Sebab apa? Bila dia chop, jelas. Okay? Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan ketika Rasulullah SAW hendak mengirim surat kepada Raja Parsi, Raja Rom dan Raja Najasyi, dikatakan kepada baginda bahawa mereka tidak akan menerima surat yang bermateri cap rasmi. Maka baginda SAW membuat cincin yang lingkarannya dibuat daripada perak bertulis Muhammad Rasulullah. Anas bin Malik menyatakan sebelum Rasulullah memasuki tandas, baginda menanggalkan cincinnya.
Jadi Rasulullah tanggal lu cincin tu. Sebab kan cincin itu tertera padanya kalimat suci, kalimat yang agung. Jadi tak boleh untuk masuknya. Contoh kita pakai baju I love Muhammad, I love Allah. Jadi kalau boleh dia makruh kalau kita pakai masuk dalam tandas. Tapi kalau boleh untuk mengelakkan daripada perkara makruh, jangan pakai. Jangan pakai. Ada orang juga mereka memberi satu bukan fadilat, dia bagi satu contoh kalau kita ada cincin yang tertera kalimat yang agung, boleh juga kita letakkan di dalam mulut kita. Okey. Kalau bentuk capal pada kopiah, kalau bentuk capal dia, kalau macam tu capal ni kita pakai ni selalu untuk majlis ilmu. Kan? Siapa pula call ni? Aduh ya. Jadi orang pakai selalu untuk majlis ilmu. Para ulama ni mereka pakaian mereka di majlis ilmu, pakaian mereka di masuk tandas tak sama. Saya pernah tengok Habib Ali Jufri masa belajar di Mesir. Habib Ali Jufri nak masuk tandas. Okay, Habib Ali Jufri dia punya serban besar, dia akan dia akan buka dulu, lepas tu dia letak di tepi, kemudian barulah dia pakai kopiah yang lembek tu, kopiah biasa untuk pakai. Jadi mereka tak sama. Jadi ada orang dia letak dalam mulut untuk kalau lupa untuk letak di luar. Jadi kita perlu tanggalkan. Jadi kalau orang pakai capal tu macam mana? Kalau dia punya sifat keagungan dia kepada capal Rasulullah tinggi, maka dia perlu buka lah. Jangan masukkan sekali. Tak boleh. Bukan tak boleh, makruh. Okay. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah SAW membuat cincin dari perak adalah cincin itu pada tangan baginda. Kemudian cincin itu dipakai pada Abu Bakar, lalu Umar dan kemudiannya Osman. Setelah itu cincin tersebut jatuh ke dalam telaga Arif, telaga yang terletak di kota Madinah, ukiranya Muhammad Rasulullah. Ya, cincin tu bila mana jatuh, pernah mereka buat projek untuk cari balik tapi tak pernah jumpa. Itu salah satu daripada keajaiban lah. Kemudian kita sambung lagi dalam bab mengenai Rasulullah SAW memakai cincin. Ali bin Abi Talib menyatakan Rasulullah SAW memakai cincin pada jari tangan kanan baginda. Tadi orang tanya Rasulullah pakai tangan kiri ataupun tangan kanan. Okey. Rasulullah pakai jari daripada tangan kanan baginda. Syarik bin Abdullah bin Abi Namir juga menyatakan seperti hadis tersebut. Hamad bin Salamah menyatakan beliau pernah melihat Ibnu Abi Rafi' memakai cincin di jari tangan kanannya. Lalu Hamad menanyakan hal itu kepada Ibn Abi Rafi'. Ia menjawab, aku pernah melihat Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu memakai cincin di tangan kanannya. Lalu bagi Abdullah bin Ja'far berkata Rasulullah memakai cincin di jari tangan kanan baginda. Kita sambung lagi. Jadi kita bagi tahu. Abdullah bin Ja'far menyatakan bahawa Nabi SAW memakai cincin di jari tangan kanan baginda. Jabir bin Abdullah menyatakan Nabi SAW memakai cincin di jari tangan kanan baginda. Syaud bin Abdullah menyatakan bahawa Ibn Abbas memakai cincin di jari tangan kanan beliau. Lalu Ibn Abbas berkata Rasulullah SAW memakai cincin di jari tangan kanannya. Ibn Umar menyatakan Rasulullah membuat cincin dari perak. Ketika baginda memakainya, baginda sentiasa menghadapkan batu cincin ke tapak tangan baginda. Cincin itu berukiran Muhammad Rasulullah. Baginda tidak mengizinkan seorang pun menambahkan tulisan pada cincin tersebut. Cincin itu itulah yang jatuh ke dalam telaga Arif. Jadi cincin yang dikatakan Rasulullah itu memakai cincin daripada tangan kanan. Sahabah yang besar-besar kebanyakan mengatakan bahawasanya Rasulullah pakai di tangan kanan. Lalu orang tanya, disebut juga dalam hadis tu Rasulullah akan memalingkan cincin batu, macam tu dia pakai batu. Jadi dia palingkan cincin tu ke dalam telapak tangan baginda Rasulullah SAW. Dia tak keluarkan cincin tersebut. Daripada habaib kita pun kebanyakan mereka akan pusingkan, masukkan di dalam telapak tangan. Jadi kebanyakan daripada sahabah yang besar ni, mereka bagi tahu bahawasanya Rasulullah pakai daripada tangan kanan.
Dan di dalam beberapa riwayat juga mengatakan bahawasanya Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein, cucu Rasulullah, mereka lebih memakai cincin ke arah tangan kiri. Sebab apa? Sebab tu kemungkinan juga mereka pernah melihat Rasulullah memakai daripada tangan kiri. Beberapa ulama besar seperti contoh Imam Malik pun pakai cincin daripada tangan kiri. Dan bahkan dia meletakkan hukum makruh pakai daripada tangan kanan. Dan kebanyakan daripada ulama Syafi'iyah memakai cincin daripada tangan kanan. Imam Nawawi tangan kanan. Sebab apa mereka ni memakai cincin daripada tangan kanan? Sebabkan kebanyakan benda-benda yang khair, benda-benda yang yadullu al khair, kebanyakan benda-benda yang membuatkan kita kepada benda-benda yang baik, semuanya bermula daripada kanan. Jadi sebab itulah ulama Syafi'iyah, ulama-ulama daripada mazhab Syafi'i, mereka kebanyakan menyelering ke arah memakai cincin di sebelah tangan kanan. Okey. Jadi kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah SAW membuat cincin dari perak kemudian jatuh. Itu Rasulullah sentiasa menghadapkan batu cincin ke tapak tangan baginda. Saya tak buat cincin pula. Jadi cincin kan batu sini. Jadi Rasulullah letakkan di belakang sini. Biar dia membelakangi yang depan. Ja'far bin Muhammad menyatakan dari bapaknya bahawa Hasan dan Husain memakai cincin di jari tangan kiri mereka, macam saya cakap tadi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah SAW memakai cincin di jari tangan baginda. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah SAW membuat cincin dari emas dan memakainya dari jari tangan kanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, kunci kat atas kita dalam bilik. Dalam bilik atas meja. Para sahabat pun ikut memakai cincin dari emas, maka Rasulullah SAW menanggalkan cincin itu lalu berkata, aku tidak akan memakai cincin emas lagi selama-lamanya. Para sahabat pun turut menanggalkan cincin mereka. Jadi sebegitu rupa bila mana para sahabat ni mengikuti Rasulullah SAW. Bila mana Rasulullah pakai cincin emas, dia orang pun pakai cincin emas. Bila mana mereka Rasulullah buka cincin tu, dia orang pun buka cincin tu. Jadi sebab apa Rasulullah bila mana kita kaji bila mana lelaki pakai emas ni dia banyak memberikan kesan yang buruk kepada lelaki. Jadi perhiasan ini lalu dikhususkan kepada wanita sahaja. Adapun untuk wanita tu boleh kajilah sebab apa boleh pakai emas. Okey. Jadi inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak memakai emas. Sampaikan adalah riwayat hadis, saya tak ingat, hadis yang mengancam tentang siapa yang memakai emas. Jadi benda-benda yang macam ni kita kalau boleh kita jauhkan daripada benda yang menyebabkan Rasulullah SAW, baginda Rasulullah marah ataupun murka kepada kita. Okey. Jadi inilah saya sampai fasal ataupun bab tentang cincin, mengenai cincin sahaja. Jadi ada orang tanya, kalau orang tanya lelaki ni dia boleh pakai, bukan boleh pakai, maksudnya disunnahkan, digalakkan untuk pakai dua jari ni, kelingking dan juga jari manis. Okey, jari dua ini kalau dia pakai, dia seumpama menyerupai orang golongan daripada kaum Lut. Adapun perempuan boleh pakai di setiap jari pun tak apa, tak ada masalah. Jadi sekat isu saja. Ibu jari boleh tak Ustaz? Ibu jari ni tak ada siapa nak pakai lah. Kebanyakannya pun orang tak pakai. Jadi kita lebih cenderung kepada untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, iaitu jari kelingking ataupun jari manis. Jadi kadang-kadang kalau menurut pandangan saya sendiri, kita tengok orang yang pakai jari kelingking ataupun jari manis ini, dia lebih kelihatan indah daripada orang yang duk pakai jari ni. Sebab sekarang jadi trend orang pakai jari hantu ataupun jari telunjuk ni, jadi trend. Jadi kalau ada adik-adik, ada anak-anak, ada abang-abang yang pakai itu, kita boleh
tegur ataupun tunjuk ajar kalau dia tak tahu. Okey, saya sampai bab cincin sahaja, pemakaian cincin. Jadi kita pindahkan kita punya majlis kepada pengerusi, insyaAllah. Alhamdulillah. Kita nak request daripada Ustaz Iqbal kita untuk mendendangkan sedikit qasidah. Boleh tak Ustaz Iqbal? Ustaz Iqbal ni sebenarnya dia tak sihat hari ni. Tapi saya kata niat untuk dapat syifa, dapat penyembuhan daripada Allah dengan bacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita request lagi. Kita tak cuma dengar syarahan hadis, kita nak dengar juga qasidah yang didendangkan oleh beliau, insya-Allah. Tafadhal mashkur. Okey, baik-baik. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه. وأجمل منك لم تر قط عين وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عين كأنك قد خلقت كما تشاء. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست آياتي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست آيادي الله الله وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله tiada hidayah jika baginda tiada, tiada hidayah jika baginda tiada, tiada hidayah jika baginda tiada. Wa kullul kauni anaran binuri taha qamarun qamarun قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل
وجميل سيدنا النبي وجميل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khair Ustaz Iqbal. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesihatan yang berpanjangan kepada Ustaz Iqbal kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu bersama dan selalu makbulkan apa jua harapan dan impian apa yang didambakan oleh Ustaz Iqbal kita, insya-Allah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Dan saya kira itu bukanlah qasidah yang terakhir yang insya-Allah yang akan didendangkan. Mungkin selepas ini akan kerap dan akan selalu lagi kita dengar daripada beliau, insya-Allah. Amin rabbal alamin. Cukup malam untuk malam ini sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.